Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Bicara Ilmu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pegawai Pendidikan Daerah kita, Tuan Haji Nik Muhammad Nik Lip, atau panggilan mesranya Nikmat Nik Lip, kerana memberi peluang untuk saya pada hari ini berkongsi satu lagi slot Bicara Ilmu. Bicara ilmu kita pada hari ini akan dibincangkan berdasarkan tajuk Revolusi Industri 4.0 dan bagaimana kita mendepani cabaran dalam Revolusi Industri 4.0. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah kita berkenalan dulu dengan revolusi industri. Dunia telah melalui peralihan teknologi melalui revolusi pertama, revolusi industri kedua dan ketiga. Setiap revolusi mempunyai kemajuan dan pencapaian yang tersendiri. Sekali lagi dunia akan menghadapi revolusi baru yang dikenali sebagai revolusi industri 4.0 yang didasarkan dengan penemuan pelbagai teknologi baru yang menggunakan analisis, robotik, cloud dan Internet of Things, iaitu pelbagai benda yang berasaskan internet. Teknologi otomasi memberikan cabaran baru kepada semua sektor di negara ini yang memerlukan mereka melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk mengekalkan daya saing dan kemajuan lanskap dunia moden. Oleh itu, pendidikan juga perlulah mempersiapkan murid-murid yang berkemahiran untuk menempuh cabaran revolusi industri 4.0. Sehubungan dengan itu, pendidikan kita telah dirancang bagi bergerak seiring dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2015 ke 2025. So, apakah revolusi industri sebenarnya? Revolusi industri bukan fenomena yang sangat lazim dalam masyarakat moden. Sejarah revolusi industri ini bermula pada tahun 1800, pada kurun ke-19, iaitu di sekitar tahun 1760 hingga 1830 yang dikenali sebagai revolusi industri 1.0. Tumpuan utama dalam revolusi industri 1.0 ini adalah mengenai kuasa wak yang digunakan dalam kilang-kilang. Ia bergantung lebih kepada penggunaan air ataupun wak yang berupaya menggerakkan jentera berasaskan kuasa wak untuk kerja-kerja yang tidak terdaya oleh kudrat manusia. Maka terciptalah enjin wak ataupun steam engine yang juga membawa perubahan besar kepada sistem pengangkutan selain jentera-jentera lain yang berupaya pula meningkatkan aktiviti perindustrian. Manakala industri 2.0, revolusi industri 2.0 pula bermula pada sekitar tahun 1900, sekitar tahun 1870 hingga 1914, yang banyak menggunakan kuasa elektrik. Pada masa ini, penggunaan kuasa elektrik dianggap yang paling moden dan termaju. Perkembangan teknologi yang melibatkan kuasa elektrik jelas membawa satu lagi lonjakan status hidup kepada masyarakat melalui penghilangan secara besar-besaran seperti pada hari ini. Revolusi industri 3.0 pula bermula pada tahun 2000, lebih menumpukan kepada penggunaan komputer dan teknologi maklumat. Meningkat akhir revolusi ketiga, timbul pula teknologi otomasi, yakni satu kumpulan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mesin dan jentera boleh bergerak serta bekerja dengan sendiri apabila dimuatkan dengan program logik komputer tertentu bagi melakukan sesuatu aktiviti yang telah dirancang. Inilah lahirnya revolusi industri 4.0 pada tahun 2016 yang merupakan satu bentuk kemajuan dalam peradaban dan ketamadunan manusia. Peralihan dari zaman pertanian kepada zaman perindustrian menjadikan kehidupan manusia semakin kompleks dan penuh dengan elemen yang berdaya saing dalam bentuk moden.
Secara ringkasnya, industri 4.0, revolusi industri 4.0 adalah penemuan pelbagai teknologi baru yang menggunakan automasi, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem dan juga penggunaan robotik, cloud dan internet digunakan secara meluas. Ia melibatkan teknologi otomasi memberi cabaran baru kepada semua sektor di negara ini yang memerlukan mereka untuk melakukan perubahan yang seiring dengan transformasi digital itu bagi mengekalkan daya saing dan menggalakkan kemajuan lanskap dunia moden. Bagi mendepani cabaran industri 4.0 ini ataupun revolusi perindustrian yang keempat dalam era pendidikan pada masa kini, murid-murid dan guru perlu keluar daripada zon keselesaan. Forum Ekonomi Dunia telah menggariskan kepentingan kemahiran dalam abad ke-21, iaitu penguasaan elemen 4C, iaitu critical thinking and problem solving, communication, kolaborasi dan kreativiti, dan kebelakangan ini ditambah lagi 2C, iaitu citizenship, kewarganegaraan ataupun karakter sahsiah. Kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat dan elemen penguasaan kemahiran 6C perlulah diasah dari setiap penjuru kehidupan, sama ada di rumah, di sekolah ataupun melalui aktiviti kesukarelawanan dan keusahawanan. Terdapat beberapa elemen penting yang dapat kita gunakan untuk mempersiapkan pelajar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Antaranya ialah melalui kaedah blended learning ataupun pembelajaran teradun, lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat, dan flip classroom. Hari ini kita akan membincangkan sedikit tentang pembelajaran teradun. Nama lain bagi pembelajaran teradun ialah blended learning ataupun hybrid learning. Ia merupakan istilah baru dalam pembelajaran dan pengajaran. Ada 3 pembelajaran yang terjadi dalam pembelajaran teradun, iaitu 1. Face-to-face learning, pembelajaran secara bersemuka. Fully online system learning, iaitu pembelajaran menggunakan atas talian atau computer based. Dan ketiga, gabungan di antara face-to-face dengan online system. Maka jika tuan-tuan dengan secara teliti dan bijak menggunakan kaedah pembelajaran secara online dan face to face, maka kaedah itu tepat juga dipanggil pembelajaran teradun. Apakah faktor-faktor yang terlibat dalam melaksanakan pembelajaran teradun yang berjaya? Faktor yang pertama ialah pilih alat teknologi yang sesuai untuk kemampuan setiap pelajar. Kena ingat, objektif pembelajaran teradun adalah untuk memberi pengajaran dan memberi keperluan khusus setiap pelajar. Program pembelajaran dan pengajaran juga perlulah ada elemen dapat menangkap data pelajar, iaitu melalui pembelajaran teradun, prestasi dan persembahan pelajar dapat direkodkan dan digunakan sebagai data. Jelas sekiranya pendekatan teradun, pembelajaran teradun digunakan di kelas dan tujuannya adalah untuk membantu setiap pelajar berkembang dan meningkatkan perkembangan kemahiran mereka, maka program teknologi mestilah mampu merekod, memantau dan memberikan kemajuan kepada pelajar untuk belajar dengan mudah. Faktor ketiga dalam pembelajaran teradun ini harus mampu mencadangkan langkah seterusnya untuk guru. Maknanya pembelajaran teradun untuk pelajar mestilah pelajar dapat belajar dan menjadikan pengajaran itu sesuatu yang individual ataupun lebih bersifat peribadi. Ini membolehkan mereka bekerja mengikut kadar mereka sendiri dan fokus pada bidang kelemahan dan mengembangkan bidang kemahiran yang lain. Data yang diterima oleh guru pada setiap bidang kemahiran pelajar haruslah dapat membantu mendorong guru dan pelajar melaksanakan intervensi dalam PDPC. Ringkasannya, apabila pembelajaran teradun menggabungkan dan mengadaptasi teknologi
pemantauan dan kemajuan dalam masa yang nyata ataupun real time, dan dapat menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran untuk setiap pelajar. Hasilnya adalah gabungan yang kuat untuk membantu guru menjadi lebih efektif dan menjimatkan masa dalam meningkatkan kemampuan keseluruhan pelajar. Hadirin hadirat sekalian, di masa yang lain kita akan membincangkan bagaimana lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat dan flip classroom dapat membantu pelajar menghadapi era globalisasi revolusi 4.0.